Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Berita Dunia RTM. Jakarta membenarkan beberapa aktiviti sosioekonomi kembali beroperasi mulai hari ini menerusi penerapan norma dan protokol baru. Gubernur Jakarta Anies Baswedan berkata, antara yang kembali dibuka dan beroperasi ialah rumah-rumah ibadat, pusat-pusat perniagaan dan pengangkutan awam. Bagaimanapun, semua sektor perlu melaksanakan protokol baharu, penerapan norma baharu manakala operasi tidak melebihi 50% kapasiti. Sesi persekolahan dan pusat pengajian tinggi serta pusat-pusat hiburan masih tidak dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Suruhanjaya Eropah menggesa Negara Kesatuan Eropah EU membuka sepenuhnya pintu sempadan dalam kalangan negara anggota menjelang akhir bulan ini. Pesuruhjaya Hal Ehwal Dalaman Negeri, Ylva Johansson berkata langkah itu perlu memandangkan penularan wabak COVID-19 di kebanyakan negara telah menunjukkan penurunan yang ketara. Beliau akan mengemukakan cadangan tersebut dalam mesyuarat Menteri-Menteri Dalam Negeri Eropah yang diadakan secara persidangan video hari ini. Beberapa negara Eropah dilihat mula membuka pintu sempadannya dengan negara EU yang lain termasuk kawasan bebas pasport Schengen. Eropah secara keseluruhannya merekodkan 181,542 kematian daripada 2,219,958 kes. Itali mencatatkan angka kematian tertinggi di rantau itu iaitu 33,689 daripada 234,013 kes positif yang dilaporkan. Ia diikuti Perancis 29,065 kematian dengan 189,441 kes positif. Sekurang-kurangnya 387,280 kematian dilaporkan di seluruh dunia sejak COVID-19 menular di China Disember lalu. Menurut statistik yang dikumpul EFP, 6,563,710 kes lagi dilaporkan di 196 negara dan wilayah. Amerika Syarikat terus mencatatkan jumlah kematian tertinggi di dunia dengan 107,685 orang daripada 1,861,966 kes yang dilaporkan. Ini diikuti Britain 39,904 kematian dengan 281,661 kes dan Brazil 32,548 kematian dan 584,016 kes. Peru pula merekodkan jumlah kematian ketiga tertinggi di Amerika Latin selepas Brazil dan Meksiko. Negara itu melaporkan 137 kematian dalam tempoh 24 jam lalu, menjadikan keseluruhan angka kematian meningkat kepada 5,031 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, 4,200 kes baru turut dilaporkan menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 183,000. Peningkatan itu dilaporkan di sebalik dakwaan negara berkenaan kini kekurangan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, pesakit COVID-19 yang mempunyai tekanan darah tinggi 2 kali ganda berisiko meninggal dunia daripada pesakit yang tidak didiagnos penyakit itu. Ini dinyatakan seorang pakar kardiologi di Hospital Zijing di Xi'an, China, Feli. Kajian mengenainya dijalankan para penyelidik China dan Ireland dari 5 Februari dan 15 Mac terhadap hampir 30% atau 850 pesakit di Hospital Hushenshan yang mempunyai sejarah tekanan darah tinggi. 4% daripadanya meninggal dunia berbanding 1% daripada 2,027 pesakit tanpa hipertensi. Sementara itu, Amerika Syarikat berdepan dengan krisis pengangguran paling buruk. Lebih 42 juta pekerja diberhentikan sejak pertengahan Mac lalu. Situasi itu di sebalik 2 laporan utama mengenai petunjuk ekonomi menyaksikan Wall Street kembali kukuh dan beberapa industri menunjukkan pemulihan susulan kelonggaran sekatan pergerakan. Menurut Jabatan Buruh, 1.87 juta pekerja telah mengemukakan permohonan faedah pembuangan kerja minggu lalu. Angka itu 249,000 lebih tinggi berbanding minggu lalu. Jabatan Perdagangan pula melaporkan nilai perdagangan Amerika Syarikat merekodkan penurunan bagi bulan April. Defisit dagangan naik lebih $7 bilion kepada $49.5 bilion. Berbanding bulan Mac, ekspor bagi barangan dan perkhidmatan turun lebih 20% atau $39 bilion kepada $151.3 bilion, paras terendah sejak 10 tahun lalu. Import pula turun 13.7% atau $32 bilion kepada $200.7 bilion.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hasan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.